InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah diberikan kesempatan pada kita pada hari ini. InsyaAllah minta maaf kita mula lewat kerana banyak benda, ada beberapa calling masuk sebelum kita mula, ada beberapa telefon panggilan yang penting saya terpaksa ambil. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung apa yang telah kita bincang semalam yang berkenaan dengan zikrullah, kekuatan zikir, kuwatul zikr, kekuatan zikir, bagaimana kita membina kekuatan zikir, kekuatan untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memanjangkan selawat kita, salam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para ahli keluarga baginda, para sahabat yang ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun. Kita minta supaya Allah Taala jadikan majlis kita pada hari ini lebih baik daripada sebelumnya, dalam bahagian dalam taufiknya, hidayahnya, dalam kita ini mendapatkan barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita memperdalamkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan dosa kita, kita punya kelemahan, keaiban kita, kehinaan kita sebagai penghalang kepada hidayah Allah, penghalang kepada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semalam kita dah bincang berkenaan dengan tajuk zikrullah. Kita dah bincang bahawa zikir itu ada beberapa peringkat dan sebagainya. Pada hari ini kita akan tengok semula, dan kemudian kita akan melihat kepada beberapa topik yang penting di dalam zikrullah. Zikir itu kita telah berbincang, dia akan bermula dengan lidah. Lidah, kita kena lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka sekiranya zikir itu masih lagi di peringkat lidah, maknanya hati kita masih lagi tidak kuat untuk mengingati Allah. Hati kita masih lagi belum ada kekuatan. Maka kita kena melaksanakan zikir dalam bentuk hati kita, secara senyap, menghadirkan hati kita dan menggerakkan perasaan kita. Jadi zikir ini, bila kita dah mula berzikir, maka kita nak kena rasa bahawa bukan sahaja lidah, bukan sahaja kita menyebut dengan ucapan, tetapi kita nak kena sebut dalam hati kita, menghadirkan hati kita. Dan kemudian daripada hati itu kita terus berterusan sehingga akhirnya dia akan meningkat
kepada pergerakan perasaan kita pun akan meningkat menuju kepada amal hati. Jadi zikir ini dia bukan sahaja kita berzikir, tetapi dia akan menuju kepada amal hati. Sebab zikir ini dia bukan hanya sekadar amal zahir. Dan menuju kepada amal hati, maka barulah bila kita dah boleh melahirkan zikrullah dalam hati kita, barulah kita boleh ikhlas, kita boleh husnul zan, baik sangka dengan Allah, kita boleh bersyukur, boleh sabar, boleh redha, dan kita boleh melahirkan, kita kata hubbullah, sayang pada Allah, khaufillah, takut kepada Allah, ar-raja, kita berharap pada Allah, tawakkal, kita akan baru boleh nak bergantung kepada Allah. Jadi apabila hati sudah mula berzikir, maka barulah dia boleh melahirkan ibadah hati, amalan hati. Kalau hati tidak berzikir, tak boleh, takkan lahir, walaupun kita tahu teorinya. Dan ni pun masih teori lagi, kita belum lagi praktiskan, kita belum lagi ada pengisian zikrullah tadi. Jadi ini pun masih, tapi kita melihat dalam keadaan sekarang, sebab tu susah nak ikhlas, susah betul-betul nak tundukkan diri kita pada Allah, susah nak husnul zan dengan Allah. Jadi bila Allah uji kita, susah nak baik sangka dengan dia. Kenapa? Kerana hati kita masih lagi terputus daripada Allah SWT. Jadi zikir dengan hati inilah apabila kita telah mula memahami akan hakikat-hakikat, sifat-sifat keperkasaan Allah, kebesaran Allah, al-jalal, al-jamal dan sebagainya. Baik. Jadi sebab itulah di sini kita nak melihatkan bahawa perkara yang pertama, bila kita dah bincang tajuk 2 hari yang lepas berkenaan dengan tauhid af'al. Tauhid af'al maknanya kita nak mentauhidkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mentauhidkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya kita ingin merasakan dalam diri kita bahawa apa yang kita lihat, apa yang kita nampak, semua itu adalah merupakan af'al Allah, yang lahir daripada sifat Allah, yang lahir daripada nama-nama Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Sebab tu dia ada sifat al-jalal dan ada sifat al-jamal. Jadi kita dah bincang dah balik perkara yang lepas. Saya minta tuan-tuan puan cuba rujuk balik. Dan sebab itulah apabila kita dah merasakan akan hakikat itu, maka apabila kita dapat menghilangkan dalam nafsu, dia sebut nafsu ananiyah. Maknanya kita menghilangkan satu perasaan keakuan. Aku yang buat, aku yang baca, aku yang berzikir, aku yang contohnya. Bila kita tengok, bila kita melihat, contohlah kita guna tasbih. Ada tasbih, tak ada tasbih. Katakanlah kita guna tasbih kan. Katalah kita guna tasbih. Kita guna tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Katalah. Jadi kita melihat tasbih tu, kita menggunakan tasbih tu, kita melihat tasbih tu, kita nampak jari kita yang bergerak. Jari kita yang bergerak, katakan. Jari yang bergerak, subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Ataupun la ilaha illallah. Ataupun kita guna counter tu, kita picit kan. Jadi kalau kita rasa dalam hati kita bahawa kita yang berzikir, maka kita masih lagi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi belum mentauhidkan perbuatan Allah apa. Mari kita nak kena rasa bila melihat makhluk yang berbuat, kita buat sekarang ni, makhluk kita ni makhluk. Kan, maka kita nak rasa di sebalik apa yang kita nampak, apa yang kita buat, apa yang kita rasa, semua itu terdapat perbuatan Allah, terdapat kuasa Allah, terdapat kita kata kehendak Allah. Maknanya perbuatan tu hakikatnya datangnya daripada Allah, sumbernya daripada Allah. Kita nak rasa macam itu, hakikatnya begitu. Ini maknanya kita latihan untuk kita nak mengenal af'al Allah, mentauhidkan af'al Allah. Ya, sebab itulah yang dikatakan zikir itu, dia bukan hanyalah kita menyebut-nyebut, tetapi dia merupakan satu ingatan. Satu ingatan. Jadi sebab itu zikir ini digambarkan sini sebagai satu ingatan. Satu perasaan yang kita mana kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jadi sebab tu saya nak bacakan di sini beberapa perkara. Kita nak cuba melihat tentang peringkat-peringkat zikir tadi itu, mana dia akan meningkat daripada lisan kepada hati. Maknanya tidak ada suara dah. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi kenapa dia tidak ada suara, tidak ada huruf? Sebab sebenarnya dia adalah merupakan satu bentuk ingatan. Kita mengingati Allah. Ingat ni dia tidak ada suara, tidak ada huruf. Ingat, kita ingat apa yang ada dalam fikiran kita, apa dalam hati kita. Jadi kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu juga kita lihat bagaimana digambarkan
Sehingga zikir itu, proses yang kita dah sebut semalam tu, sehingga sampai peringkat dia akan bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang dihuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah dalam kitab dia Sirru Asrar. Begitu juga dalam Fathur Rabbani dia kata apa? Akan menuju sehingga dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kebahagiaan. Jadi zikir ni akan membawa kebahagiaan. Kita tahu dah. Semalam kita bincang bahawa mengenal Allah dia akan bermula dengan berfikir dan mengambil ibrah. Kita berfikir dan mengambil ibrah. Itu kita kata nak mengenal Allah. Dan kemudian kemuncaknya lah kegoncangan. Kita akan merasa satu kegoncangan. Kita akan rasa getaran, gegaran pada jiwa kita. Bila kita dah mula kenal Allah, jiwa kita akan gemetar. Jiwa kita akan merasa bimbang. Dan apa yang kita bimbangkan? Kita bimbangkan kita tidak boleh dapat husnul khatimah. Itu kita bimbang. Benda yang kita tak tahu. Apa amalan kita akhiri, itu kita tak tahu. Itu kebimbangan. Dan kalau kita solat, contohnya, kata Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu, dia kata, seseorang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam solat, yang mengenal Allah bersungguh-sungguh, dia kata apa? Dia akan cuba khusyuk dalam solat, tetapi selepas dia solat, dia akan lebih khusyuk lagi. Kenapa? Sebab dia bimbang. Khusyuk tadi, Allah tak terima. Solat tadi, Allah tak terima. Dia bimbang. So, dia akan menjaga lagi. Sebab tu dia mulakan dengan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh kita bila habis solat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita lihat bagaimana hakikat orang yang mengenali Allah ini sebenarnya dia akan bila kemuncak dia kenal Allah, dia akan gemetar. Sebab dia sentiasa bersama Allah. Dia sentiasa diperhatikan Allah. Siapa Allah ni? Allah ni Al-Muntaqim yang maha menyiksa. Allah ni Al-Jabbar yang maha mengalahkan. Al-Qahhar yang maha perkasa. Jadi Allah ni hebat. Jadi bila dia merasai kehebatan Allah, hati dia gemetar, goncang. Kan? Gemetar, goncang, rasa seperti nak meletuplah. Kita kata gitu. Tetapi apakah yang memberikan ketenangan pada hati tersebut? Getaran tadi ialah zikrullah. Bila zikrullah tadi dia mengingati Allah, dia rasa bersama Allah. Maka dia rasa kasih sayang Allah. Dia merasai perlindungan daripada Allah. Dia merasai kekuatan daripada Allah. Dia melihat masalah yang ada. Masalahnya besar pada manusia lain. Tapi dia nampak kecil. Kenapa? Kerana Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Lebih besar daripada masalah dia. Maka dia rasa tenang. Dia tahu dia ada Allah yang akan membantu dia. Kalau Allah tak izinkan dia menyelesaikan masalah, itu ada hikmah yang besar. Maka sebab tu, bila berzikir pada Allah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, hati jadi tenang. Kenapa hati menjadi tenang? Kerana dia mengenal dirinya sebagai hamba yang lemah dan dia mengenal Allah sebagai Tuhan, Rabb ilah yang maha besar, maha hebat. Maka hati jadi tenang. Sebab hamba yang lemah dah tak ada tempat pergantungan. Dia tak ada kekuatan, dia penuh kehinaan, tetapi dia ada Allah yang dia pegang, yang dia harapkan belas ihsan daripada Allah. Dan dia tahu Allah akan membantu dia. Dia tahu Allah akan menolong dia. Allah maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Maka dia pun tenang bersama dengan Allah, zikrullah. Maka di sinilah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Qamar ayat 55, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Apa yang Allah gambarkan sini? Mereka yang bersama dengan Allah ini, mereka yang berzikir kepada Allah tadi, yang hidup bersama Allah tadi, akan di tempat kepada yang sungguh bahagia, akan merasa satu kebahagiaan. Dia akan merasa satu kebahagiaan di sisi Tuhan dia, di sisi Allah yang menguasai segala-galanya, Al-Haq. Jadi apabila seorang itu berzikir pada Allah, dia merasai bersama Allah, dia akan rasa sungguh bahagia. Sungguh bahagia. Di sisi Allah yang menguasai segala yang Al-Haq, dan dialah yang maha berkuasa, yang melakukan sekehendaknya. Jadi kalau Allah bagi tak elok pun pada kita, kita tahu yang bagi itu Allah. Maka yang bagi itu Allah tentulah ada hikmahnya, ada kebaikannya. Sebab Allah ni tidak menzalimkan kita. Allah tidak menganiaya kita. Kita tahu kan. Jadi kita pun rasa boleh sabar, rasa redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kenyataan ini Allah menggambarkan orang yang telah berzikir sampai peringkat dinaikkan darjatnya sehingga dia berada di sisi Allah. Allah gambarkan surah dalam ayat ini,
Berada di sisi Allah, bersama Allah. Maknanya bukanlah fizikal. Kita jangan bayangkan fizikal. Dia bukan fizikal, dia bukan alam fizikal, dia alam hati, roh. Kan? Dalam perasaan kita merasai dekat dengan Allah. Istilah tasawuf dipanggil apa? Wusul. Orang yang telah sampai kepada Allah. Sebab tu kita doa dalam salah satu doa kita, Allahumma ja'alna minal wasilin. Kita doa pada Allah, Allahumma ja'alna minal wasilin. Kalau dengar saya baca, kadang-kadang saya baca doa tu kan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Muqarrabin dengan wasilin, mana lagi dekat dengan Allah? Kan? Al-muqarrabin, orang yang didekatkan dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah. Al-wasilin, orang yang dah sampai pada Allah. Kan? Allahumma ja'alna minal muqarrabin, kita doa. Kan? Ya Allah, masukkanlah aku dalam kumpulan orang yang muqarrabin, yang dekat dengan kau, ya Allah. Yang takarub dengan kau. Maka ada lagi, Allahumma ja'alna minal wasilin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang telah sampai pada engkau. Apa makna sampai? Hanya Allah yang maha mengetahui. Dan dalam surah Al-Qamar ini Allah menggambarkan orang yang telah sampai kepada Allah, yang telah berada di sisi Allah tadi. Sekali lagi, jangan bayangkan fizikal. Di sisi Allah bukan tempat, dia bukan masa, bukan. Tetapi ini adalah merupakan sesuatu yang ada di dalam alam ghaib, roh kita ini. Maka pada masa itu, dia akan mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan kerana dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Taha ayat 7 kata, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qaul, dan janganlah, dan jika kamu, dan sesungguhnya kamu menyaringkan suara kamu. Jika kamu berdoa, kuatkan suara kamu, doa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan kamu, dengan lisan kamu, dengan qaul kamu tadi, perkataan kamu, maka demikian sebenarnya tak perlu pun, tak perlu doa kuat-kuat sangat. Kan? Kerana apa? Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maka sesungguhnya dia, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui apa yang rahsia, apa yang tersembunyi. Apa yang rahsia? Rahsia ni maknanya perkara yang sir, yang senyap. Kan? Wa akhfa. Wa akhfa ni apa? Bukan senyap sahaja, bukan rahsia, tersembunyi. Allah bukan tahu yang rahsia je, yang kita rahsiakan. Wa akhfa, Allah tahu yang tersembunyi. Jadi tak payah doa panjang-panjang, kuat-kuat sangatlah. Kalau doa ramai-ramai tak apa. Kan? Orang lain nak dengar doa kita tu kan, supaya orang lain boleh aminkan, tu lainlah. Tapi kalau kita nak bercakap dengan Allah ni, nak berzikir dengan Allah ni, maka Allah gambarkan tak payah kuat-kuat sangat suara. Kamu cakap perlahan, ataupun kamu cakap dalam hati pun Allah dah boleh nak mengetahui apa yang kamu cakap. Jadi rumusan di sini kita sebut ni sebagai mukadimahnya. Yang zikir adalah satu ingatan kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perasaan. Dia ada ingatan, kita ingat dan kita rasa. Perasaan ma'iyatullah bersama Allah. Ini kita nak kena faham. Jadi zikir ini dia bukan hanya sekadar subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi maknanya dia juga merupakan satu ingatan. Ada orang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebut zikir, tapi hati dia tak rasa pun bersama Allah. Hati dia tak rasa pun kebesaran Allah. Hati dia tak rasa pun kekerdilan diri dia. Kan? Hati dia tak ingat pun Allah. Tapi duk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak rasa pun. Kan? Tak ingat pun. Hati dia ingat benda lain. Lidah dia sebut. Maka itu hakikatnya bukan zikrullah. Itu hanya sebutan-sebutan. Dapat pahala tak? InsyaAllah Allah Maha Perkasa. Allah Maha Bijaksana. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia akan bagilah pahala sebab kita sebut dengan lidah tadi. Tapi nak sebut sini, kan, sejauh mana keberkesanan zikir tadi, terutamanya dalam usaha kita untuk mentarbiah diri kita di akhir zaman pada kali ini, pada hari-hari yang mendatang ini, yang semakin lama semakin besar ujiannya. Jadi zikir adalah satu ingatan kebersamaan dengan Allah, ingatan kita mengingati, kita berfikir, dan kemudian satu perasaan, rasa ma'iyatullah, kita rasa bersama Allah, bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita nampak, setiap yang kita dengar, setiap yang kita mendengar suara-suara, setiap yang kita sentuh dengan tangan kita, kita rasa dengan lidah kita, kita pegang dengan tangan dan jari kita, kita rasa seronok dengannya. Setiap perkara yang kita rasa seronok dengannya, ataupun perkara yang kita rasa sedih padanya,
ataupun kita bimbang atasnya. Setiap makhluk yang kita berinteraksi. Setiap makhluk yang kita berinteraksi tadi, setiap perkara yang berlaku pada kita, di sana ada af'al Allah. Di sana ada perbuatan Allah. Di sana ada sifat Allah. Di sana ada asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikrullah adalah satu ingatan, satu pemikiran, satu perasaan, satu kefahaman bahawa kita sentiasa bersama Allah. Jadi ambil nota ni. Zikrullah adalah satu ingatan. Satu ingatan. Satu pemikiran, kita berfikir. Dan satu perasaan, kita rasa. Dan satu kefahaman bahawa kita sentiasa bersama Allah. Kita sentiasa bersama Allah. Inilah hakikat zikrullah. Jadi, mungkin dalam bentuk lidah. Mungkin dalam bentuk hati. Mungkin dalam bentuk melihat. Jadi, jadilah kita melihat itu zikrullah. Jadilah kita mendengar itu zikrullah. Mendengar zikrullah. Sebab bila kita mendengar, kita merasai. Itu di situ adanya kuasa Allah. Allah izin kita boleh dengar. Kita boleh dengar, Allah maha mendengar. Kan? Kita boleh melihat, Allah maha melihat. Malahan kita melihat itu adalah merupakan dengan izin Allah, kuasa Allah. Sebab tu digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Lidah belum sempat sebut Alhamdulillah. Mata dah melihat dah. Dah memuji Allah dah. Mata dah memuji Allah. Mata melihat. Kita buka mata je, kita dah nampak dah kebesaran Allah. Kehebatan Allah. Hati dah sebut Alhamdulillah. Dah rasa dah kebersamaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Lidah belum sebut Alhamdulillah lagi. Lidah pun nak sebut Alhamdulillah. Sebab tu digambarkan dalam surah Al-Imran tu kan. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maknanya sebut sini. Bagaimana dalam keadaan berdiri, duduk, baring, yazkurunallah, berzikir pada Allah. Jadi macam mana nak berzikir bukan duduk, berdiri, baring semua kan? Dalam keadaan kita nampak, kita rasa kadang-kadang dalam keadaan setiap saat nak berzikir ni, macam mana? Dia bukan sekadar dengan lidah. Mata melihat kebesaran Allah. Telinga mendengar kebesaran Allah. Telinga mendengar keindahan daripada bunyi-bunyian, daripada nyanyian ke, lagu yang kita dengar ke, daripada apa suara yang sedap ke, kita dengar orang baca Quran ke, ikutlah. Kita dengar kehebatan Allah. Kita melihat kehebatan Allah, jamal Allah, keindahan Allah, sifat-sifat Allah tadi. Jadi, jadilah kita orang yang sentiasa dalam keadaan berzikir, insya-Allah. Baik. Kita akan tengok. Tapi, dan dikata sini, maka zikrullah itu adalah satu ingatan, pemikiran, perasaan, dan kefahaman bahawa kita sentiasa bersama Allah. Dan perbuatannya, af'al Allah, sifatnya, daripada sudut dia punya sifat-sifatnya, dan juga daripada asma' dia, nama-nama dia. Tapi semua ini adalah cahaya. Tapi untuk kita nak dapat yang ini, nak dapatkan perasaan, pemikiran, perasaan, kefahaman, nak mendapatkan apa yang saya sebut ini, adalah merupakan cahaya yang Allah anugerahkan. Allah anugerahkan. Dia bukan semua orang dapat ni. Sebab zikrullah ni, dia akan menuju kepada ma'rifatullah. Kita akan menjelaskan lagi. Dia akan menuju kepada kenal Allah. Dan nak dapat ni tak semua orang dapat. Dia ada dia punya syarat-syarat dia, sifat-sifat dia yang Allah pilih. Tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Sebab tu ada orang tanya satu ketika dulu tentang leadership. Leadership. Kepimpinan. Kepimpinan ada banyak cara kepimpinan. Tapi kepimpinan yang paling baik, paling tinggi, dipanggil spiritual leadership. Spiritual leadership. Maknanya dia bukan hanya berdasarkan pada rasional, berdasarkan kepada hati. Hati dia kuat, logik dia kuat, fizikal dia kuat, tetapi dia ada bantuan Allah. Ada cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Dia bukan hanya menggunakan akal dia hanya bukan hanya menggunakan kekuatan hati yang bersih. Dia bukan hanya menggunakan fizikal yang kuat, yang train. Fizikal Rasul kuat sallallahu alaihi wasallam, boleh mengalahkan Rukanah, boleh mengalahkan juara tinju, juara gusti, boleh kalah. Kalau macam kita hari ni Khabib lah. Khabib kan. Rasulullah pernah kalahkan orang macam Khabib. Jangan main-main. Kan? Juara tinju dekat juara gusti di Madinah, Rasulullah kalahkan sallallahu alaihi wasallam. Ketua gangster Rukanah,
Mantan nampak macam orang tua, tapi tak, dia boleh kalahkan, lukalah. Bukan saja kepimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ada kekuatan fizikal, ada hatinya yang bersih dan fikirannya yang memancar, yang boleh berfikir, yang logik, rasional, tetapi Allah bantu dengan cahaya. Allah memberi cahaya kepada dia, menyebabkan dia menjadi cermelang. Jadi sebab itulah nak digambarkan sini, apabila seseorang itu bersama dengan Allah, sentiasa dalam keadaan ingatan dia, pemikiran, perasaan dia, kefahaman dia kepada Allah tadi, bersama Allah, maka ketika itu Allah akan anugerahkan cahaya kepada dia. Maka hatinya akan bertambah bersih, dia akan bertambah tunduk, menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Jadi barulah dia boleh nak mengamalkan ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, ulul albab, yang berfikiran, orang yang cerdik, orang yang hidup. Fikirannya hidup, hatinya hidup. Siapa mereka? Alladzina yazkurunallah. Mereka sentiasa bersama Allah dengan zikrullah. Alladzina yazkurunallah. Mereka sentiasa mengingati Allah, sentiasa bersama dengan Allah. Ketika dia berdiri, ketika duduk dan ketika dia berbaring. Wa yatafakkar, kemudian dia boleh berfikir. Daripada hubungan dengan Allah dia berfikir, keluar satu bentuk pemikiran yang luar biasa. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi zikir kita cuba ringkaskan ni, bahagian-bahagian dia ada 7 bahagian. Ini saya petik daripada beberapa kitab, termasuklah kitab Sirrul Asrar daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, salah seorang ulama muktabar. Ada orang kata dia ulama sufi. Dia bukan sufi je, dia pakar usul fiqh, dia pun pakar di dalam fiqh. Syekh Abdul Qadir Jalani bukan sebarang orang. Jadi dia antara ulama-ulama yang menjadi rujukan, Imam Ghazali dan sebagainya. Zikir lisan menunjukkan bahawa bila kita boleh mampu untuk berzikir dengan lisan, maknanya kita menunjukkan bahawa hati kita tidak melupakan Allah. Hati kita ingat ke Allah kalau kita boleh berzikir dengan lisan. Itu peringkat yang pertama. Kemudian zikir batin, zikir yang tersembunyi, zikir yang kita kata yang orang tak dengar lah, merupakan gerakan perasaan. Bila hati kita, perasaan kita mula bergerak mengingati Allah, merasai sesuatu, maka dia panggil zikir batin. Kemudian zikir hati, melibatkan perasaan dan kesedaran yang ada. Jadi contohnya, bila kita boleh merasai sesuatu bersama kesedaran akan jamal Allah, sifat Allah yang maha indah, sifat Allah jalal Allah, sifat Allah yang maha besar. Kita merasai sifat-sifat Allah, af'al Allah, merasai sifat Allah, merasai nama-nama Allah dalam perasaan kita, boleh tunduk, boleh patuh, boleh betul-betul merasai terikat dengan sifat Allah tadi, maka itulah maknanya zikir hati. Maknanya perasaan bergerak, bergetar, bukan saja bergerak tadi, perasaan bukan tersentuh saja, tapi dia boleh sedar akan kekuasaan Allah sehingga dia lebih tunduk lagi kepada Allah. Ini zikir hati. Kemudian kata dia lagi apa? Zikir jiwa, nafs. Dan meningkat lagi kepada zikir jiwa, di mana zikir jiwa itu akan bersinarnya cahaya. Bila mana zikir jiwa itu apabila zikir hati tadi itu, kita dah bincang semalam, sampai dia menyentuh seluruh anggota badan kita. Sehingga tangan ni tak payah fikir, tak payah rasa apa. Tangan ni bila nak melakukan maksiat, dia akan tahan. Tangan tak akan buat. Tangan tak buat dah. Tak sempat fikir lagi. Betul tak betul? Tangan, Allah dah jaga dah tangan. Itu zikir, dari peringkat disebut tadi, peringkat hati. Dan kemudian lepas itu, akan meningkat kepada zikir jiwa yang mana bersama cahaya. Allah akan bagi cahaya. Kita akan mula musyahadah. Tajuk ni kita akan bincang kemudian. Mula musyahadah, mula menyaksikan. Perasaan kita tersentuh. Tengok langit, kita dah boleh teringat Allah. Hati kita rasa kebesaran Allah. Tengok langit. Hari ni kita tengok langit tak nampak apa-apa, tak rasa apa-apa. Kita tengok diri kita pun tak rasa apa-apa. Kita jauh daripada Allah. Kemudian zikir alam hakikat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, iaitu menikmati mengungkapi hakikat apa yang berlaku, iaitu musyahadah. Musyahadah ni dia menyaksikan Allah, ada peringkat-peringkat dia. Jadi dia dah tak bersama dah dengan makhluk, dia dah bersama Allah Subhanahu Wa Taala.
sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat tadi kan. Kemudian zikir di alam rahsia, alam sir, sebagaimana surah Al-Qamar ayat 55 tadi. Dan kemudian yang akhir 7, zikir di tingkat terakhir disebut khafiyun khafi, iaitu rahsia yang paling rahsia. Hanya dia bersama Allah saja, fana dan keesaan. Jadi benda-benda ni semua seorang akan capai. Saya tak nak pergi jauh sangat istilah-istilah ni, sebab istilah-istilah ni kita nak bincang pun kita tak sampai. Jadi kita fikir perkara yang kita boleh nak buat dulu. Maka jiwa seseorang itu sebenarnya apabila dia telah bertemu dengan Allah dan bila telah bersama dengan Allah, maka jiwa itu adalah jiwa yang kamil. Kita nak sampai peringkat itu mungkin susahlah. Dan apa pun yang kita lakukan dari sudut jasmani, wajib kita mengikut jalan-jalan yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus? Kita kena mengikut jalan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya zikir ni jangan kita ingat kita dah sampai peringkat dekat dengan Allah, dah dekat dengan Allah, dah boleh berzikir, kita tak payah semayang dah. Tak boleh macam itu. Ada orang sampai peringkat dia boleh tak faham syariat ni. Dia ingat bila dah sampai peringkat paling tinggi hakikat makrifat sebagainya, tiba-tiba dia rasa dia tak payah semayang dah. Cukup dengan zikir saja. Tidak payah berdakwah dah, duduk seorang-seorang solok di dalam gua. Jadi bukan macam itu. Jadi itu hanyalah merupakan pengembaraan jiwa kita. Tetapi dari sudut syariat ni kita kena laksanakan, sebab itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jadikan sebenarnya syariat itu melengkapkan perkara-perkara yang bersifat hakikat. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang-orang dia dah mengamalkan satu peringkat, dia kata aku dah dapat zikir satu hari 100,000 kali. Tak payah semayang dah. Aku dah boleh zikir istighfar 100,000 kali, dah tak payah puasa dah contohnya. Bukan macam itu. Itu maknanya orang yang telah mengikuti jalan kejiwaan yang telah dipesongkan oleh syaitan. Sebab tu kita kena hati-hati bahagian zikir ni. Zikir ni boleh juga diresapi oleh syaitan dan nafsu. Kita ingat kita dah okey dah, tapi rupa-rupanya kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena faham, zikir ni tak boleh buat sebarang-sebarang tanpa ada panduan daripada Rasulullah SAW. Sebab tu Rasul ajar kita macam mana cara berzikir, macam mana cara yang sepatutnya, dan tidak boleh melanggar syariat, tak boleh melangkaui batasan syariat, hukum-hukum ni. Yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang harus, yang haram, tak boleh langgar. Walaupun kita dah zikir sampai 1,000,000 kali sehari pun, tetap kita haram, tetap haram. Yang wajib tetap wajib. Tak boleh nak kita kata aku ni dah sampai makam hakikat makrifat, aku ni dah boleh buat macam-macam ni, maka dah tidak ada batas dah, lelaki perempuan boleh salam. Macam berlaku kepada setengah-setengah tarikat-tarikat yang ada. Jadi kita tak boleh nak langgar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu yang terbaik. Rasulullah SAW contoh yang terbaik. Dan Rasulullah SAW melaksanakan segala yang diperintahkan. Jadi sebab itu kita nak kena faham akan perkara ini. Sebab di sini ada fitnah. Fitnah apa? Fitnah bila kita rasa jiwa kita dah bersih, jiwa kita dah okey dekat dengan Allah, maka kita boleh buat sesuatu yang orang lain tak boleh buat. Macam itu. Itu bukan itu. Itu orang yang nak nafsu. Maknanya zikir tu zikir nafsu. Kita akan bincang ni macam mana ibadah pun sebenarnya boleh jadi dorongan nafsu. Kita akan bincang insya-Allah. Tetapi bagi orang yang duduk dalam tarbiyah, maka zikir itu wajib. Orang yang nak berjalan menuju kepada Allah, zikir itu wajib. Kenapa saya kata wajib? Kerana para sahabat Rasulullah SAW dulu pun dia disuruh oleh Rasulullah SAW supaya berzikir, zikran katsira. Malahan diperintahkan zikir, ingat Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim tadi. Dan Allah memerintahkan kita supaya sentiasa berzikir dalam setiap ketika. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 103. Saya baca sebahagian pada ayatnya, kita fazkurullah, maka ingatlah Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk dan ketika kamu berbaring. Jadi Allah perintah ingatkan dia. Allah perintah ingatkan dia. Maka sebab itulah kita nak kena ingat, insya-Allah. Baik. Jadi antara perkara yang penting untuk kita faham, antaranya yang saya telah sebut pun, saya ulang balik sekali. Tuan-tuan puan-puan, maka antara zikir kita yang penting sekali ialah bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, zikir yang aku buat dan yang Nabi-Nabi buat, maknanya berzikir yang terbaik ialah la ilaha illallah. Maka kita nak mulakan dengan la ilaha illallah. Baik. Bila sebut zikir ni tuan-tuan, bukan hanya la ilaha illallah, sebenarnya yang wajib kita kena buat semua. Yang wajib kita kena buat semua. Sebab tu kita dah bincang tajuk-tajuk sebelum ni, solat kita dah bincang. Solat kita bincang. Cuba pastikan solat kita tu ada kekuatan.
Sebab tu benteng kita terakhir di akhir zaman. Benteng terakhir di akhir zaman, solat. Jadi yang wajib kena buat. Yang sunat kena perbanyakkan. Dan kemudian yang haram kena tinggalkan. Kena tinggalkan. Sebab tu salah satu kekuatan zikir, taubat. Taubat. Kita akan tengok nanti. Zikir ni sebenarnya dia mesti bermula dengan taubat. Dia tak boleh bermula dengan sekadar kita nak jumpa Allah, nak dekat dengan Allah. Boleh tak? Kita nak jumpa Sultan katakanlah. Sultan panggil kita menghadap. Kita nak jumpa dia. Tiba-tiba ada panggilan. Sultan nak jumpa. Kita tengah, pakaian kita tengah pakaian kotor. Dengan pakaian kotornya, dengan tak senonoh lah kita kata pakaian kita sebenarnya. Mandi pun tak busuk. Contohnya kita bawa balik daripada kebun. Terus kita pergi jumpa Sultan. Contohlah, jumpa orang besar lah. Tak kira lah Sultan ke siapa kan. Ataupun kawan-kawan kita, boleh tak kita jumpa dia terus tanpa kita siap-siap sikit lah, mandi sikit lah. At least bagi bersih sikit badan kita kan. Pakai pakaian yang proper lah. Nak menghadap orang besar ni, contoh. Jadi begitulah kita nak zikir pada Allah ni. Kita nak berzikir pada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hidup kita penuh bergelumang dengan dosa dan maksiat. Tak bertaubat. Kita berdosa, tak apa lagi. Sebab memang manusia ni dia lemah, dia mungkin berdosa. Tapi tak bertaubat, itu yang apa. Berdosa tak apa. Tapi tidak bertaubat, itu yang apa. Berdosa, Allah tak murka. Tapi bila kita tidak bertaubat, Allah murka. Berdosa, Allah tak murka. Sebab apa? Berdosa ni, kan, kelemahan kita. Kita mungkin terlupa, terlalai, terbiasa. Tapi bila kita tidak bertaubat, kita tak minta ampun dengan dosa kita, itu Allah marah. Jadi, nak zikir pun sama juga. Kita nak dekat dengan Allah, tiba-tiba kita dekat dengan Allah dengan dosa kita. Kita tak mau bertaubat pada dia. Dengan dosa zahirnya, dengan dosa batinnya. Dan kita tak mau bersihkan diri kita, cuci diri kita dulu. Maka adakah kita rasa zikir kita akan bermanfaat? Kan? InsyaAllah. Allah Maha berkuasa, dia akan bagilah ganjarannya. Tetapi, adakah kita akan dapat kesan yang baik daripada zikir tadi? Kita dalam konteks tarbiyah, dalam konteks membina kekuatan. Tentulah tidak. Dan sebab tu, yang wajib kena buat, yang haram kena tinggal. Kemudian kita biasakan kehidupan kita dalam keadaan bersama Allah. Maka di sini contohnya daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi, saudara Nabi yang banyak ilmu dia, yang banyak, kita kata yang tinggi kefahaman dia. Dia telah mengatakan bahawa apabila seseorang itu menyebut la ilaha illallah dalam konteks untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata maka ketika itu hatinya mestilah yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa bukan hanya dia mengatakan tidak ada ilah melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tetapi ketika dia mula memahami, meresapi maksud kalimah la ilaha illallah itu, maka dia akan sebut tidak ada yang memberi manfaat melainkan Allah, tidak ada yang memudaratkan melainkan Allah, tidak ada yang memuliakan melainkan Allah, tidak ada yang menghinakan melainkan Allah, tidak ada yang memberi melainkan Allah, tidak ada yang mencegah melainkan Allah. Banyak. Jadi mana disebut kat sini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, maksud la ilaha illallah itu dia bukan hanya setakat kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, tetapi dalam rangka kita nak mendidik, mentarbiah diri kita, memproses diri kita ini, maka apa kata sahabat Nabi ini, ataupun pada masa yang sama kita kata pak saudara dia tadi, dia kata apa, bila tengok sesuatu, kita dapat sesuatu kebaikan, manfaat, dapat satu manfaat, dapat satu yang kita suka, dapat rezeki, maka kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang memberi manfaat melainkan Allah, illallah. Kita bila melihat sesuatu yang memudaratkan, tiba-tiba aksiden, tiba-tiba kita terkena air panas, tiba-tiba kita mendapat sakit, tiba-tiba kita mendapat suatu kemalangan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang memberi mudarat melainkan Allah, illallah. Jadi kita melihat bagaimana para sahabat dulu dilatih begitu. Ini digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam dia punya huraian dan kata-kata dia. Tidak ada yang memuliakan melihat seseorang yang Allah bagikan kemuliaan. Siapa dia? Mungkin dia orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang berilmu,
orang yang alim, wara', orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang ada takwa. Kita melihat seorang yang bertakwa, orang pandang hebat dia contohnya, maka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memuliakan melainkan Allah yang memuliakan dia dengan takwa. Hari ni kita tak nampak orang bertakwa tu mulia, kita nampak orang yang ada duit mulia, orang yang ada pangkat mulia, orang yang bergelar raja sultan mulia. Kita nampak orang yang ada pangkat, ada nama, orang yang ada, kita kata dunia ni, harta ni, kita nampak dia mulia. Kita tak nampak orang yang bertakwa tu mulia. Sedangkan nilai Allah orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di kalangan kamu itulah orang yang bertakwa. Maka nak sebut kat sini, bila melihat orang bertakwa, tidak ada yang memberikan dia kemuliaan melainkan Allah. Tidak ada yang menghinakan dia. Tengok orang besar pula. Pemimpin-pemimpin yang korup. Pemimpin-pemimpin yang tidak membawa Islam dan kehidupan mereka walaupun dia orang Islam. Pemimpin-pemimpin yang menentang Islam pula. YB kita, MP kita yang tidak melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah. Kita melihat dia, orang hormat dia. Kalau duduk tu ke VVIP, duduk tu kerusi di VVIP atau VIP, kan? Orang hormat dia, tapi di sisi Allah hina. Kerana dia tidak melaksanakan amanah dia. Dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Allah, di sisi Allah hina dia, tidak bertakwa dia. Maka tidak ada yang menghina dia melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang menghina manusia melainkan Allah. Tidak ada yang menghina seseorang itu melainkan Allah. Tidak ada yang memuliakan seseorang itu melainkan Allah. Tidak yang memberi melainkan Allah. Tidak yang mencegah, menahan melainkan Allah. Maka ketika lisan mengucap la ilaha illallah, hati seyakin-yakinnya. Hati kita yakin. Ketika lisan kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita seyakin-yakinnya menyatakan bahawa tidak ada yang mencipta melainkan Allah, tidak ada yang sentiasa berhadapan dengan makhluk ini melainkan Allah. Jadi kita bayangkan bagaimana perasaan apa yang ada dalam hati kita semua adalah ciptaan Allah. Semua ni adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu manusia dan kehidupannya terus-menerus dicipta oleh Allah. Maka bila matinya manusia itu, maka mati manusia itu akan menuju kepada Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, pada pagi ni kita nak kena rasa. Zikir bukan hanya sekadar zikir, tapi zikru bil fikr. Maksudnya zikir, ingat Allah bersama berfikir. Dan zikir bersama dengan berfikir ini, zikir yang tidak ada berfikir, yang tidak ingat kepada Allah, walaupun zikir, maka dia ingat yang lain. Maka sebab itulah zikir perlu diisi dengan disebut pengisian tadi kerohanian menuju kepada Allah itu, iaitu dia sentiasa berfikir pada masa yang sama. Dia berfikir dan pada masa-masa dia merasai. Berfikir dan dia merasai. Dan contohnya bila kita menyebut Al-Hayyu Al-Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, kan, kita menyebut nama Allah yang menghidupkan, yang maha mengurus, yang maha berkuasa bersendirian, kan. Maka ketika itu zikir kita tersebut, kita bantu dengan akal kita berfikir, hati kita merasai, roh kita, jiwa kita, mata kita, telinga kita untuk mengesan, menyaksikan, musyahadah. Untuk kita melihat, menyaksikan, musyahadah apa yang ada di hadapan kita ini af'al Allah, sifat Allah, asma Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab tu tuan-tuan rahmat Allah saya nak sebut sini, maka zikir itu barulah kita boleh buat setiap saat. Setiap saat kita boleh berzikir. Setiap saat kita boleh berzikir. Setiap saat kita boleh berzikir, merasai ataupun bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir 24 jam. Jadi kita ni bila kita faham konsep zikir bang begini, baru kita faham bahawa sungguhnya zikir itu sebenarnya ialah sesuatu yang berlaku setiap saat. Bila dia bersama dengan fikir, akal kita. Maka bila kita menyebut zikir 24 jam ini, janganlah kita membayangkan kita buat wirid. La ilaha illallah, la ilaha. 24 jam kita wirid sehari, semalam, kan. Kerana itulah mustahil dilakukan. Jadi kalau kita kata zikir 24 jam, kita ingat dengan lidah kita, mustahil lah. Sebab lidah kita nak bercakap, nak makan. Lidah kita pun penat, kan. Jadi nak minum. Jadi sebenarnya
Yang kita lihat di sini suatu yang mustahil, dan kalau ada yang membayangkan demikian, artinya dia memahami pengertian zikir secara keliru. Zikir secara keliru. Jadi kita kena faham. Kita kena latih. Yang apa yang saya cakap ni adalah benda proses tarbiyah tu. Proses tarbiyah tadi. Maka kekeliruan pengertian semacam inilah merupakan satu biasa kepada pemahaman tentang Islam. Kita memang sering memaksudkan zikir itu dengan sempit seperti wirid. Bila sebut nama Allah secara lisan, itu adalah merupakan satu yang salah, kefahaman yang salah. Jadi kita nak kena rasa bahawa zikir ini bukan lagi la ilaha illallah. Itu adalah sebutan. Zikir bukan hanya sekadar hati kita la ilaha illallah. Itu menghadirkan hati. Semua itu perlu. Tapi zikir dia merupakan suatu yang bermula dengan kita kata merasai kebersamaan Allah. Kita boleh berfikir tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, berfikir, melihat af'al Allah, perbuatan Allah, melihat sifat Allah, melihat nama-nama Allah yang kita tahu. Jadi kita kena tahulah af'al Allah, sifat Allah, nama Allah kena tahulah. Kalau sifat Allah contohnya sifat 20. Sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil, satu sifat yang harus, itu kena tahulah. Kemudian kena belajarlah pula asma Allah, 99 nama Allah, apa dia. Jadi maknanya zikir ni dia bermula daripada berfikir, mulai dengan merasai. Kemudian kita memahami akan hakikat tadi. Maka zikir itulah yang kita gambarkan, dimaksudkan dengan kita kata zikir yang sempurna. Zikir yang bermakna mengingati bersama Allah tadi. Maka lidah pun sebut, hati pun sebut. Barulah dia meningkat. Jadi zikir ini adalah mengingati Allah, dan kita nak kena faham di sini maksud zikir yang ada kekuatan. Tajuk kita kan kuwatul zikir, kekuatan zikir. Maksud zikir yang ada kekuatan ialah zikir yang ingat Allah, yang membawa kita kenal Allah. Saya ulang. Maksud kekuatan zikir yang kuat ini ialah zikir yang membawa kepada mengenal Allah. Mengenal perbuatan Allah, af'al. Mengenal sifat Allah. Mengenal nama Allah. Mengenal zat Allah. Sampai peringkat macam itu. Barulah zikir yang ada kekuatan. Jadi di akhir zaman ni kita kena faham kita kena faham akan hakikat ini. Dan kalau tidak kita tak faham, kita tengok zikir baca sampai 100,000 kali tapi hati kita kosong daripada Allah. Contohnya baik. Jadi zikir dalam bahasa Arabnya maksud mengingati, jaga bahasa Arab ya. Dan sebab itulah kita pendekkan tadi mengingati Allah, tapi mengingati Allah dengan kita menyebut nama dia berulang-ulang dan sebagainya. Tapi kita perlu perhatikan bahawa bukan hanya menyebut nama Allah, tapi kita nak juga berfikir. Maka zikir itu dia ada berfikir, dia ada rasa. Apa tujuan berfikir? Apa tujuan rasa? Supaya kita kenal Allah. Dan apabila kita telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itulah kita mendekati kesempurnaan hidup kita sebagai hamba Allah. Kita sembahyang contohnya. Di mana kesempurnaan solat kita? Kesempurnaan solat kita pada khusyuk. Dan di mana kesempurnaan khusyuk kita? Kesempurnaan khusyuk kita kepada sejauh mana kita kenal Allah. Sebab tu dalam syarat-syarat khusyuk ada menghadirkan hati, ada tafahum, faham, ada ta'zim, mengagungkan Allah, ada haibah, khauf, ada takut kepada Allah, dan ada harapan ar-raja' pada Allah, dan ada sifat-sifat malu, haya' pada Allah. Jadi ini semua lahir dipanggil sifat uluhiyah. Uluhiyatilah sifat perasaan sayang ke Allah, perasaan mengagungkan Allah, perasaan bergantung harap pada Allah. Perasaan ni sifat uluhiyah dipanggil. Maka sifat-sifat ini tidak akan lahir melainkan kita kenal Allah. Jadi sejauh mana seseorang itu mengenal Allah, sejauh itulah dia akan dapat menyempurnakan ubudiyah di kepada Allah. Menyempurnakan ibadah di kepada Allah. Menyempurnakan kesempurnaan insaniyah sebagai manusia dan kepada Allah sebagai Rabb dia. Sejauh mana dia kenal Allah. Jadi sebab itu zikrullah bukan hanya sekadar ingat Allah. Jadi kita tujuan nak ingat Allah, kita berfikir dan kita merasai kebesaran Allah tadi, keindahan Allah, sifat-sifat Allah tadi, dan juga kita sebut sebagai berfikir tentang af'al Allah sebagai tadi. Sebenarnya tujuannya supaya kita mengenal Allah.
Jadi lagi seorang tu banyak berzikir, lagi dia kenal Allah, lagi dia dekat dengan Allah, lagi dia mendekati takarub pada Allah, dan lagi dia bertambah tenang, bertambah kuat, bertambah lagi ubudiyah dia kepada Allah, pengabdian dia, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin dia rasa dia boleh. Sebab tu ada orang hari ni kadang-kadang, kenapa kau zikir? Supaya aku nak kaya. Supaya kaya. Maka dia membaca ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. 1000 kali satu hari. Ya Razak, ya Razak. Supaya Allah bagi rezeki kat dia. Zikir supaya boleh kebal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa baca surah Al-Ikhlas banyak kali ni? Sampai 500 kali. Aku nak kebal. Baca nak kebal. Nak kuat. Ya Qahar, la ilaha illallah wahidul qahar. Ya Qahar, la ilaha illallah wahidul qahar. Ya Qahar, la ilaha illallah wahidul qahar. Baca. Kenapa baca zikir Ya Qahar, la ilaha illallah wahidul qahar? Kenapa amalkan dia satu hari 100 kali? Ini semua zikir-zikir pang-pang lima ni tuan-tuan. Saya baca ni. Ini semua zikir-zikir pahlawan ni. Orang Melayu kita ni memang terkenal dengan zikir. Supaya saya kuat macam badang. Tak payah makan muntah setan pun. Muntah jin. Tak payah makan muntah jin pun saya dah kuat. La ilaha illallah. Ya Qahar. La ilaha illallah. Wahidul Qahar. Ya Qahar. La ilaha illallah. Wahidul Qahar. Kita minta Allah yang maha perkasa memberikan kepada kita perkasaan. Itu niat dia. Jadi zikir ni nombor satu. Niat dia bukan supaya kita dapat dunia. Bukan supaya kita dapat dunia. Niat dia adalah supaya kita kenal Allah. Lebih kita kenal Allah, lebih kita tunduk pada dia. Lebih kita menyerah diri kita pada dia. Lebih kita boleh khusyuk dalam salat. Lebih kita boleh beramal dengan lebih baik. Jadi zikrullah ni, walaupun mungkin Allah bagi. Kalau kita nak kebal, baca Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad amalkan satu hari 500 kali, 1000 kali. Ikutlah, tak ikut, tak kira. Ada tuan-tuan guru silat ajar kita kan. Buatlah kan. Kebal. Allah bagi kebal tak? Tak mustahil Allah bagi kebal. Allah maha kebal. Allah maha perkasa. Allah maha hebat. Allah tidak boleh dikalahkan. Tapi adakah itu tujuan zikrullah? Jadi kita kena betulkan. Jadi dalam konteks tarbiyah, di akhir zaman kita bukannya nak hajat kepada dunia. Siapa yang berhajat dunia? Allah bagilah dunia tu. Mungkin Allah bagi, mungkin Allah tak bagi. Tapi nak sebut sini, hakikatnya lah kita sentiasa ingat Allah. Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Supaya kita lebih kenal Allah. Jadi sebab tu dia ada fikiran. Dia ada aspek berfikir. Dia ada aspek melihat, meneliti, memerhati. Sebab tu mata boleh berzikir. Telinga boleh berzikir. Seluruh tubuh badan kita boleh berzikir. Kenapa? Kerana setiap anggota berhajat untuk nak apa? Nak mengenal Allah. Nak berabudiah kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan cuba bayangkan. Sampai satu peringkat sekiranya kita dah mula berzikir kepada Allah. Sehingga kita takbir tu. Allahu Akbar. Kita takbir solat. Kita bukan lagi membayangkan kita sedang berdiri. Tak. Kita sebenarnya sedang menghadap Allah. Kita rasa menghadap Allah. Kita rasa Allah perhatikan kita. Kelemahan kita. Dosa kita yang kita buat sebelum solat. Kita merasai kita diperhatikan oleh Allah. Allah SWT sedang melihat kita. Tengok hamba dia ni. Allah, apa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kasira. Kita baca surah doa al-iftitah. Allahu Akbaru kabira. Allah yang Maha Besar. Walhamdulillahi kasira. Segala puji pada Engkau, Ya Allah. Sebanyak-banyak pujian. Kita baca. Allah perhati kita. Jadi adakah kita merasakan setiap sel, setiap organ, setiap urat, setiap apa yang ada dalam diri kita ini sedang menghadap Allah. Kita rasa tak? Jadi hanya orang yang berzikir yang kenal Allah boleh rasa. Bila sujud, Allahu Akbar, sujud. Bila kita sujud tu, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katakanlah kita baca tu. Adakah kita merasakan setiap sel kita ini sedang
sujud kepada Raja, kepada Tuhan yang maha hebat. Kita rasa tak? Tangan kita, ataupun tangan kita dia boleh goyang-goyang, boleh garuk-garuk sana, boleh boleh buat macam-macam. Kaki boleh angkat-angkat, tengah sujud, kaki boleh angkat-angkat, main-main goyang-goyang. Adakah kita rasa kita sedang? Jadi, kalau kita tidak menghidupkan suasana zikrullah, kita tak kenal Allah, tak boleh. Sebab khusyuk bukan hanya pada fikiran, khusyuk bukan hanya pada hati, khusyuk pada seluruh kehidupan kita, tunduk kepada Allah. Jadi, bila kita mula berzikir, mengenal Allah tadi, maka ketika itulah kita boleh memperdalamkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita lihat bukan saja kita menyebut secara lisan, kita juga berfikir dengan akal sifat-sifat Allah, makhluk Allah, mana makhluk depan ni semua makhluk. Makhluk semua ni, makhluk ni lemah, kita berfikir. Kemudian juga kita merasai dalam hati seperti sifat Allah Ar-Raqib. Ar-Raqib ni apa? Maha mengawasi. Allah yang maha mengawas. Kita sedang diperhatikan oleh Allah, kita sedang diteliti oleh Allah, kita sedang dilihat. Dalam hati kita rahsia-rahsia tadi. Baik. Jadi saya nak cuba sebut sini. Zikir bermula dengan membersihkan niat. Jadi kita nak sebut sini, bila kita nak berzikir kepada Allah, nak mengingati Allah, mestilah kita mulakan dengan bersih niat kita. Apakah yang bersih niat tadi? Bersihkan niat tadi, kita nak dapat redha Allah. Zikir sebab nak dapat redha Allah. Maksud redha Allah ni, maknanya zikir ni kita nak menjadikan diri kita ni hamba Allah dan Allah sebagai Tuhan kita. Dan kemudian sebab itulah di sini zikir bermula dengan kebersihan niat kita, nak dekat Allah, nak kenal Allah, nak dapat redha Allah, maka dan bertaubat dalam rangka nak bersihkan diri kita, dalam rangka nak minta ampun pada Allah, dalam rangka nak minta diri kita ni supaya Allah Ta'ala beri kekuatan untuk meninggalkan dosa. Zikir dalam rangka nak baiki diri kita, bertaubat dalam rangka nak mengenal Allah. Maka nombor satu, kena bersihkan hati. Ya, sebab itulah yang pertama tuan-tuan, kita dengan Allah ni kena betulkan sangkaan kita pada Allah. Nombor satu, macam mana nak bersihkan hati? Kita bersihkan sangkaan kita dengan Allah. Husnul zon. Kita nak kena sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Apa yang Allah bagi pada kita, kita baik sangka dengan Allah. Itu maksud nak pertama sekali, nak bersihkan hubungan kita dengan Allah. Baik sangka. Apa Allah bagi kat kita? Allah bagi kita makanan tak cukup, minuman tak cukup, Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita susah, Allah bagi kita menderita, Allah bagi kita masalah demi masalah. Nombor satu, baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu. Ini bersih. Jadi zikir itu dia bersama dengan niat untuk kita nak kenal Allah. Jadi kita kena bersihkan. Baik sangka dengan Allah dan kemudian kita buang niat-niat untuk dapat duniawi. Ini nombor satu. Baik sangka dengan Allah, buang niat-niat nak dapat dunia tadi. Kemudian kita bertaubat. Kita bertaubat. Maknanya kita nak minta Allah keampunan. Kita tujuan kita zikir sebab kita ni hamba Allah, banyak dosa, banyak lemah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Contoh sebab tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contoh. Tuan-tuan cuba, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan lidah, dengan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang maha pengampun melainkan Kau, Ya Allah. Jadi bila kita teringat dosa kita, kita sebut la ilaha illallah. Ya Allah, hanya Kau yang boleh mengampunkan aku, Ya Allah. Tidak ada yang maha pengampun melainkan Kau lah, Ya Allah. Tidak ada yang memaafkan Kau lah, Ya Allah. Tidak ada yang membersihkan Kau lah, Ya Allah. Tidak ada yang membina, meningkatkan diri aku ni, Engkau lah, Ya Allah. La ilaha illallah. Walaupun sebut la ilaha illallah, tapi hati kita bertaubat pada Allah. Bila kita teringat dosa kita, teringat dosa kita, kita
minta Allah ampun. Kan? Sebab kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada seluruh yang ada di alam ni. Musa AS pernah berkata kepada Allah. Musa ni, Nabi Musa AS ni, dia kan, dia merupakan manusia yang ada kelebihan boleh bercakap dengan Allah. Macam kita berbual-bual dengan kawan kita, dia boleh bercakap dengan Allah. Dia akan ada masa dia bercakap dengan Allah. Digambarkan dalam kisah dia itu, setiap kali dia lepas bercakap dengan Allah, dia bukan bercakap dengan Allah macam kita jumpa-jumpa biasa tak. Dia adalah dia punya adabnya mainnya kan. Jadi bila bercakap dengan Allah tu, dia akan balik ke rumah dia, jumpa isteri dia ke keluarga dia. Wajah dia, badan dia bercahaya. Bercahaya, terang benderang. Bila masuk rumah gelap, terus terang benderang. Bila dia bercakap dengan Allah. Musa AS. Bila bercakap dengan Allah, bercahaya. Badan dia semua jadi bercahaya. Seperti seolah-olah dia baru duduk dalam satu cahaya, dia charge. Bagi cahaya. Bercahaya. Sehingga isteri dia berkata, wahai suamiku, nanti di akhirat nanti engkau ada cahaya daripada Allah. Maka engkau janganlah tinggalkan aku. Isteri dia minta syafaat daripada Musa. Minta syafaat. Oh, bercahaya. Kita mana ada cahaya. Kita kalau gelap gelita, blackout, dengan kita pun tak nampak kan, tak ada cahaya apa. Dia bercahaya. Satu ketika Musa AS digambarkan hadis Rasulullah SAW, hadis Nabi. Dia bercakap dengan Allah. Ya Allah, ajarlah pada aku satu zikir yang terbaik. Zikir yang lebih daripada orang lain. Orang lain baca zikir ni, tapi aku nak zikir yang special lah. Sebab dia boleh bercakap dengan Allah, dia boleh minta. Kan? Maka Allah berfirman pada dia, ucaplah la ilaha illallah. Kan? 3 kali dia minta. 3 kali Allah SWT berfirman pada dia. Musa ni nak minta, dia kata, ya Allah, itu biasa dah orang semua ucap la ilaha illallah. Aku nak yang special. Untuk aku khas lah, untuk aku special. Allah firman, la ilaha illallah. Itu Allah suruh perintah la ilaha illallah. Maka Allah berfirman kepada Musa AS, wahai Musa, sekiranya di akhirat nanti, kan, di akhirat nanti, ataupun sekiranya ditimbang kalimah la ilaha illallah di satu bahagian dan seluruh dunia, seluruh langit, semua alam makhluk ciptaan Allah ini semua berkumpul duduk satu bahagian. Mana bayangkan kan, seluruh yang ada di dunia, di langit, di bumi, semua sekali di alam semesta ini duduk satu bahagian, maka kan, la ilaha illallah akan lebih berat lagi daripada itu. Jangan main-main tuan-tuan. Kalimah la ilaha illallah tu, Allah akan ampunkan dosa kita. Adalah beberapa hadis-hadis lain, tapi saya akan baca kemudian. Kita akan bincang tajuk la ilaha illallah ni satu khas. Jadi sebab tu kan, bila kita sebut la ilaha illallah, dia boleh jadi kalimah taubat. Dia boleh jadi kalimah taubat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita baca la ilaha illallah, kita bayangkan, ya Allah, tidak ada yang maha mengampun, Engkau lah yang maha pengampun. Ya Allah, mari kita bayang dosa kita kan. Kita bayang dosa kita. Engkau lah yang maha pengampun, ya Allah. Engkau yang maha pengampun, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia boleh jadi kalimah taubat. Dia boleh jadi kalimah syukur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila hati kita rasa seronok dengan nikmat Allah. Hati kita seronok dengan nikmat Allah. Allah bagi satu nikmat pada kita. Kita seronok. La ilaha illallah. Hati kita rasa seronok. Kita baca la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah, lidah hati kita rasa. Maka tidak ada yang berhak untuk dipuji. Hanya Engkau lah, ya Allah, aku puji. Tidak ada yang berhak untuk dipuja. Hanya Engkau lah, ya Allah. Menggantikan kalimah Alhamdulillah. Menggantikan kalimah Alhamdulillah. Yang tadi menggantikan kalimah Astaghfirullah. Ini ulama-ulama urai. Jadi kenapa la ilaha illallah ni? Dia perkara yang terbaik. Afdal zikir. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab bila kita zikir dengan perasaan kita. Macam mana pun perasaan kita masa tu. Kalau perasaan kita sedih. Perasaan kita rasa bimbang, takut. Maka kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang maha menyembuhkan melainkan Engkau. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang maha
menyelesaikan masalah melainkan Kau, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan kekuatan melainkan Kau. Kita rasa lemah. Ya Allah, la ilaha illallah. Dia jadi doa minta kekuatan. Perasaan kita lemah, kita minta ke Allah. Perasaan kita kuat, kita minta ke Allah kekuatan untuk istiqamah pula. Kita dah kuat beramal, boleh buat sembahyang, boleh puasa. Kita minta pula, la ilaha illallah, ya Allah, aku tak kuat nak istiqamah, ya Allah. Berilah aku kekuatan untuk istiqamah, ya Allah. Aku daif, berilah kekuatan aku untuk kuat. Aku fakir, berilah kekuatan untuk kaya. La ilaha illallah. Allah Al-Qawi, Allah Ar-Razzaq. Jadi Allah, nama Allah itu, nama bagi zat tadi itu, Allah mempunyai sifat-sifat yang maha agung tadi, maka kita boleh tukar kepada apa yang kita rasa. Jadi sebab tu bila kita sebut la ilaha illallah, bersama perasaan kita, bersama kerendahan hati kita. Tapi nak kena bermula dengan niat yang betul, nak kenal Allah, nak minta ke Allah, nak rasa diri kita hamba dan kemudian nak bertaubat kepada Allah. Jadi nombor 2, kita sebut sini ialah kita hendaklah niat untuk kenal Allah. Maknanya nombor 2, kita berzikir, niat kita nak kenal Allah. Nak lebih kenal. Tengok satu peristiwa berlaku. Sebelum ni kita tak rasa. Ya Allah, sesungguhnya Kau yang maha berkuasa. Tengok banjir, tengok tsunami. Mungkin kita tak pernah jumpa. Tiba-tiba berlaku tempat kita. Maka kita dengan zikir kita lebih mengenal Allah. Kuasa Allah, kekuatan Allah, kehebatan Allah. Kemudian nak dekat dengan Allah. Kemudian nak sentuh hati kita. Nak sentuh perasaan kita. Dia panggil zikrillah bil syu'uriyah. Kita berzikir dengan perasaan kita. Kita sebut tadi, berzikir dengan perasaan kita. Jadi, sebab itulah, apabila kita berzikir dengan perasaan, sama ada perasaan kita tengah sedih ke, tengah kuat ke, tengah gembira ke, semua. Bila sebut la ilaha illallah, tidak ada yang menggembirakan Kau lah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Lebih kurang macam itu kan. La ilaha illallah, tidak ada yang menyembuhkan, Kau lah yang menyembuhkan, ya Allah. Tapi Allah tak sembuhkan juga. Maka, ya Allah, tidak ada kekuatan, Engkau lah yang maha kuat, ya Allah. Beri aku sabar, kekuatan untuk sabar. Kemudian yang ketiga, berzikir tadi ialah melihat alam semesta. Kita melihat segala yang ada di sekitar kita. Jangan kita melihat makhluk, tapi kita lihatlah af'al Allah, sifat Allah, nama Allah. Kita tengok kereta, rumah, kita nak melatih diri kita melihat ciptaan Allah, makhluk Allah. Semua itu makhluk Allah. Kita latih sebab kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang menjadikan melainkan Allah. Tidak ada yang memberi kekuatan melainkan Allah. Tengok kereta hebat, kereta kita kata teknologi tinggi, tidak ada yang memberikan ini melainkan Allah. La ilaha illallah. Maka kita melihat alam semesta, maka kita melihat bukan makhluk, tetapi kita melihat af'al Allah, sifat Allah, nama Allah. Maka jadilah kita seseorang yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir sebut kat sini ialah zikir mestilah menjadi wirid. Kita akan bincang tajuk tu kemudian insya-Allah. Zikir mesti menjadi wirid. Maknanya wirid ni apa secara ringkas? Wirid ni adalah dia mesti dilakukan dalam keadaan istiqamah. Kita tetapkan berapa. Kita tetapkan berapa, kemudian selepas tu kita buat pada waktu bila. Jadi zikir ni, wirid ni maknanya ialah kita melakukan sesuatu yang sunat, yang bukan yang wajib. Yang wajib memang dah kena buat, yang sunat. InsyaAllah kita akan bincang lagi. Dan wirid ni adalah kekuatan zikir dalam usaha kita untuk menyelesaikan segala masalah. Segala masalah. InsyaAllah tajuk itu kita akan bincang besok. Wirid. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk faham. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita kena faham bahawa zikir bukan hanya kita mengingat Allah, bukan hanya kita membina, kita kata latihan-latihan mengenal Allah tadi, tetapi dia sebenarnya adalah lebih daripada itu. Dia merupakan jalan untuk kita bermakrifat, kita mengenal Allah, jalan untuk kita mendekatkan lagi kehidupan kita menjadi ubudiah kepada Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya cuba sebut, cuba sampaikan pada pagi ini sama-sama dapat kita manfaat insya-Allah.
Tuan-tuan yang terlewat tengok, saya minta tengok daripada awal, sebab kita takut tertinggal poin-poin yang penting pada peringkat awal tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak tertinggal. Kalau yang lalas tu mungkin dia ada sambungan-sambungan. Kalau macam yang hari ni, sambungan daripada semalam daripada sebelumnya. Jadi kalau boleh tengok yang sebelum-sebelumnya lah, supaya kita tidak silap dalam memahami apa yang saya cuba sampaikan, insyaAllah. Jadi apa yang kita bayangkan di sini, bahawa kita hamba, kita perlu untuk mengabdikan diri kepada Allah seluruh hidup kita, termasuklah mengingati dia, baik sangka dengan dia, termasuklah sentiasa dalam keadaan berubudiah pada dia setiap ketika. Dan salah satunya ialah dengan zikrullah. Bila kita faham maksud zikrullah itu, maka insyaAllah kita boleh berubudiah setiap saat, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung lagi, dan ada banyak lagi sebenarnya perkara-perkara punya zikrullah yang perlu kita faham. Mudah-mudahan bila kita faham, kita cuba amalkan. Maka apa yang saya nak sebut sini, tuan-tuan dan puan-puan Allah, cubalah mulakan dengan la ilaha illallah. Buat yang wajib, tinggal yang haram. Kemudian tambah-tambah. Quran, baca Quran, semua bacalah. Kemudian cuba zikrullah tadi, la ilaha illallah. Kalau siapa yang dah buat la ilaha illallah, dah mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar saya yang di sini ikut kuliah duha sebelum-sebelum ini, anda pun mengamalkan la ilaha illallah, perbanyakkan lagi, perdalamkan lagi. Sebab zikir ni dia tak habis, dia sampai 7 peringkat tadi. Dia sampai 7 peringkat tadi. Saya dah bacakan tadi 7 peringkat. 7 peringkat ni kita baru peringkat pertama agaknya. Tak sampai lagi ataupun tak masuk lagi peringkat pertama. Itulah insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fawasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati bi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tarikud da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal 'arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna syakirin wassabirin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tolong sampaikan, panjang-panjangkan, insya-Allah, mudah-mudahan semua orang mendapat barakah dan rahmat, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.